Hari ini kita akan mempelajari bab geometri koordinat untuk subtopik pembahagian tembereng garis. Bab ketujuh, geometri koordinat. Antara kata kunci yang anda semestinya kena tahu ialah pembahagi tembereng garis, apa itu garis selari, apa itu garis serenjang, bagaimana nak mencari kecerunan, nak mencari luas segitiga, segi empat poligon dan akhir sekali mencari persamaan lokus. 7.1 Pembahagi tembereng garis. Okey, tembereng garis tembereng garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung dengan panjang dan jarak tertentu. Mana-mana titik yang terletak pada tembereng itu dikenali sebagai titik pembahagian. Okay, sebelum ni anda belajar titik tengah sahaja. Okey, titik tengah dan titik pembahagian ni konsepnya lebih kurang sama. Bezanya ialah titik tengah betul-betul di tengah-tengah. Tapi titik pembahagian ni berada di antara dua titik tersebut. Okay. So, ini contoh dia. Okay. Dua titik hujung yang dimaksudkan ialah titik A dengan titik B. Ini dua titik hujung yang dimaksudkan. P ini ialah titik pembahagian. Dia kata apa? Mana-mana titik yang terletak dalam tembereng. Inilah tembereng kan? Ini ialah garis lurus yang ada titik hujung A, titik hujung B. So, mana-mana ini dipanggil tembereng garis. So, bila ada satu titik di sini, ini ialah dia punya titik pembahagian. Okay. Kalau titik tu berada di sini, namanya titik tengah. Bila dia bahagi kepada ratio yang sama. Kiri ada 5 unit, kanan pun ada 5 unit. So, kita kata dia titik tengah. Dia pun titik pembahagian juga, tapi dia titik pembahagian yang special, yang ada nama khas, namanya titik tengah. Yang ini ialah titik pembahagian sahaja di mana dia membahagikan garis lurus tu kepada dua kawasan. Kiri ni pendek sikit, kanan ni panjang sikit. Jadi dari situ kita nampak titik P ni gambar yang sama dengan tadi lah kan. Okey, titik P ni yang berada pada tembereng AB, dia membahagikan garis itu kepada dua bahagian dengan nisbah M nisbah N. So, M nisbah N ni merujuk kepada yang inilah kan. Okey, so kedudukan P pada tembereng menentukan M bilangan bahagian. Okey, kita dah tengok tadi dalam gambar tadi kan. So, dengan N bilangan bahagian. Jadi, P membahagi dengan nisbah M nisbah N. Okey, so kalau dia berubah, maka kedudukannya pun akan berubah juga. Alright, so yang penting kita baca A ke B, kemudian M ke N. Bacaannya dari kiri ke kanan. Membahagikan garis AB, nampak? Baca dari kiri ke kanan dengan nisbah M nisbah N. Baca dari kiri ke kanan. Diberi tembereng garis PQ. Okey, kita pun lukislah PQ. Okey, PQ. Baca dari kiri ke kanan PQ. Lepas tu dia kata R berada 7/9. Apa maksud 7/9? Totalnya ada 9. So, kalau ikutkan di sini, kita bahagilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, R berada 7/9 dari jarak PQ. Jadi, kita pun daripada jarak PQ dari titik P. Okey, dia kata dari titik P kan, maksudnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, situ. Okey, so lakarkan situasi, maka tu gambar dia. Okey, kita tengok. So, adakah R paling hampir dengan P atau Q? Obviously, hampir dengan Q lah kan. Dua petak je. Okey, lebih dari separuh. Lepas tu kita baca dia punya ratio. Dia suruh kita baca ratio Jadi, kita baca PR nisbah PQ. Macam mana nak baca tu? PR maksudnya kita kira lah P sampai R ni. Salah tulis ni R tadi.
Okey, so kita pun baca dari P sampai R berapa unit. Kita pun baca P sampai R ada 7 unit. Lepas tu P ke Q berapa unit? P ke Q 9 unit. Jadi kita ada 7 nisbah 9. Okey, siap. Okay, lepas tu RQ 2. Kan kita bilang RQ 2. PR 7. Kita dapat 2 nisbah 7. Kemudian PR 7. RQ 2 kita bilang. Okay. So titik R membahagikan tembereng PQ dengan nisbah, baca dari kiri ke kanan. 7 nisbah 2. Rajah menunjukkan tembereng garis AB yang dibahagikan kepada 12 bahagian. Titik PQ dan R ialah titik pembahagian. Tentukan kedudukan setiap titik. Okey, kita tengok titik P dahulu. Untuk titik P, kita perlu mengira petak di sebelah kiri dan juga petak di sebelah kanannya. Jadi kita permudahkan 4 nisbah 8, maka kita dapat 1 nisbah 2. Okey, jadi kita dapat jawapan titik P membahagi tembereng dengan nisbah 1 nisbah 2. Okey, jadi kalau titik Q, maka kita akan kira di sini kita ada 6. Okey, sebab Q berada di tengah. Jadi 6 nisbah 6 adalah 1 nisbah 1. Ataupun kita kata Q adalah titik tengah. Okey, kemudiannya kita ada R. Okey, kalau kita tengokkan R ni di sebelah kirinya ada 11 petak, di sebelah kanannya ada 1 petak. Okey, maka nisbahnya ialah 11 nisbah 1. Kemudiannya jika ada titik S. Okey, jika ada titik S, nisbah 57. Okey, maksudnya 5 petak dari 5 petak dari kiri Jadi kita kiralah 5 petak dari kiri kan. Kita ada apa di situ? Kita kira 5 petak. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi di manakah kedudukan S? S berada di sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Titik P membahagikan seutas tali AB dengan nisbah M nisbah N. AP 10, AB 35. Jadi AP ialah dari titik A ke titik P. Kita ada 10. AB ialah titik A sehingga titik B. Okey, di situ ialah 35 yang bermaksud sini adalah 25. Okey, jadi M nisbah N sebenarnya adalah 10 nisbah 25. Kita kecilkan, kita dapat 25. Okey, maka M adalah 2, N adalah 5. Okey, baik. Kita huraikan kedudukan P di atas tali. Okey, kita huraikan kedudukan P di atas tali. Kita tulis dalam ayatnya. Okey, iaitu P membahagi tali AB. Kita baca dari kiri ke kanan. Okey, dengan nisbah 2 nisbah 5. Baca dari kiri ke kanan. Okey, jika tali itu diletakkan di atas paksi X dengan keadaan A adalah asalan. Okey, A adalah asalan, maksudnya A adalah koordinat 0, 0. Okey, dengan koordinat B, okey 21, 0. Jadi ini ialah 21, 0. Okey, jadi kita dah tahu nisbahnya ialah 2 nisbah 5. Okey, 2 nisbah 5. So maksudnya di sini adalah
Sini ialah 2, sini 5. Maksudnya ada 7 bahagian di situ. Okey, 7 bahagian sama dengan koordinatnya ada 21 petak. Okey, jadi satu bahagian adalah 21 bahagi 7. Okey, iaitu satu bahagian sama dengan 3. Okey, jadi kalau satu bahagian sama dengan 3, dua bahagian adalah bersamaan dengan 6. Okey, jadi P adalah 60. Okey, dalam slide ini kita akan menerbitkan rumus bagi pembahagi tembereng garis pada suatu satah katis. Jadi kita kena mempertimbangkan satu tembereng garis yang berwarna pink ini. Apa yang kita buat di sini adalah kita menandakan koordinat A sebagai X1, Y1. Okay, kemudian kita menandakan koordinat B sebagai X2, Y2. Kemudian kita tandakan satu titik pembahagi dengan koordinat X, Y. Okey, kita baca dari kiri ke kanan. Maksudnya A ke B, kemudian M nisbah N di situ. Baik, so apa yang kita perlu buat di sini? Kita kena consider kita punya segitiga-segitiga yang dibentuk daripada gambar rajah ini. Segitiga yang dibentuk daripada gambar rajah ini. Jadi apa yang kita nak baca di sini adalah, kita nak baca, kita tengok di sini. Kita tengok di sini. Kita tengok koordinat-koordinat ni. So yang ini adalah X1. Sini adalah X dan sini adalah X2. Maka sini Y2, sini adalah Y dan sini adalah Y1. Jadi kita ada CD bahagi DE. CD bahagi DE adalah sini. CD, DE bersamaan dengan AP bahagi PB. AB bahagi PB. Kita ada tapak dengan tapak, hipotenus dengan hipotenus. Sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, ini satu segitiga. Kemudiannya ini ada satu lagi segitiga. Kedua-dua segitiga ni mempunyai, dia punya kecerunannya sama. Kecerunannya sama. Maksudnya ratio tapak dengan tapaknya sama. Kemudian ratio tinggi dengan tingginya sama. Kemudian ratio garis condong dengan garis condongnya adalah sama. Sebab tu CD bahagi DE, tapak dengan tapak. Tapak dengan tapak DE sinilah kan. Ni tapak dia. Adalah sama dengan condong bahagi condong. Jadi kita kirakan dia punya tapaknya. Tadi kita dah tanda sini X1, kemudian sini X, sini X2 kan. Jadi CD adalah ni. Jadi X tolak X1 kita masukkan. Kemudian DE ialah yang ini, kita pun masukkan. AP adalah, kita tengok dalam gambar, AP adalah M. Jadi kita masukkan M, kemudian PB adalah N. So seterusnya kita darab silang. Kita darab silang, kita nak hilangkan pecahan. Maka kita dapat NX tolak X1 sama dengan MX tolak X2 tolak X di situ. Kemudian kita kembangkan, kita kembangkan dan kita akan susun balik, X dx, X dengan X di satu tempat. Kemudian kita fakturkan balik X tu sebab kita nak dapat koordinat X kan. Jadi kita pembahagi. Maka kita punya formula yang pertama adalah X ialah N darab X1 tambah M darab X2 bahagi dengan M tambah N.
Okey, dah buat untuk X, kita pergi kepada yang seterusnya pula. Ini PG. Okey, PG maksudnya mana? PG maksudnya buat sinilah pula kan. Kita buat untuk Y pula. Kita untuk tinggi yang panjang yang menegak pula. So sini kita ada ini Y1 kan. Ini Y kan. Okey, sini Y2. So kalau PG maksudnya mana PG ni? PG ni sinilah. Okey, sini ialah Y tolak Y1. Kita pun masuklah Y tolak Y1. Okey, BF sini. Okey, BF sini. Y2 tolak Y. Kemudian AP, PB sama. Darab silang. Okey, kembang. Dan kita susun Y. Kan yang Y kita susun, kita faktorkan Y tu. Dan kita jadikan Y tu perkara rumus. Maka kita dapat Y-nya adalah yang ini. Susahnya lah formulanya kan. Macam mana nak hafal ni? Okay, senang je nak hafal. Tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Senang je nak hafal. Okay, tengok N ni. Satu bonggol. Jadi dia darab dengan X1 sebab dia satu bonggol. Okay, tengok M ni. M ada dua bonggol. Okay, jadi darab dengan yang kedua. Betul ke ni? Tak percaya tengok Y pula. Tengok ni. Ni satu bonggol. Darablah Y1. Okay, satu bonggol darab satu. Okay, tengok belakang ni. M, dua bonggol. Darablah dua. Okay, macam itulah hafalnya. Senang je. So, M plus N ni adalah total dia. Okay, tapi syaratnya baca dari kiri ke kanan. Okay. Nak senang ingat, jadi kita akan tanda A ni X1, Y1. Okay, lepas tu B ni adalah X2, Y2. Okay, so kita baca dari kiri ke kanan, maksudnya ini adalah M, ini adalah N. So P ini adalah X, Y. Jadi nak lagi senang, kita darab silang macam ni. Maksudnya 3 darab dengan koordinat di belah kanan ni. Maksudnya negatif 7 darab 3. Okey, negatif 7 darab 3. 2 darab 3. Yang ni kita silang ke sana. Maksudnya 2 darab 3. Kemudian 2 darab 7. Jadi nak selesaikan soalan ni, kita lukis dulu gambar rajah dia. Tak perlu ikut koordinat. Kita ilustrasikan sahaja. Janji kita baca dari kiri ke kanan. Okey, maka M-nya ada di kiri, N-nya ada di kanan. Jadi macam mana kita nak cari koordinat P tu kan? Kita tak perlu guna formula yang panjang lebar tadilah kan. Kita boleh tulis X. Okey, bila kita kata X, kita ambil lah yang X je kan. Okey, ini X. Ini X. Okey, mana satu yang nak didarab? Yang negatif 7 ni darab dengan 3. Yang jauh nun di sana. Yang 3 darab dengan 2. Macam tu. Jadi kita ada negatif 7 darab 3. Okey, lepas tu kita ada 3 darab 2. So bahagilah dengan total dia kan. Total dia ialah 3 campur 2. So 5 di situ. Macam itulah kita cari X. So Y pun sama. Okey, so bila kita nak cari Y, kita ambil je lah yang Y kan. Ni Y2, ini Y7. Dah tak nampak dah. Okey, tulis balik. Tulis balik. Ni 7 ni. Okey, 7. Jadi Y adalah macam mana? Macam mana kita nak buat? Darab nun jauh di sana tu. So 2 darab 3. Okey, 2 darab 3. Lepas tu sini 7 darab 2. Jadi kita ada 2 darab 3. Lepas tu 7 darab 2. Itu bahagilah M campur N. Koordinat titik A dan B dah diberi. P ialah titik yang membahagi dengan nisbah 3, 2. Cari koordinat
B. Jadi kita ilustrasikan gambarnya dahulu. Ini ialah gambar dalam contoh buku teks. Jadi dia ikut koordinat yang sebenar. So kalau saya akan lukis sahaja macam ni. Straight line dari kiri ke kanan. Saya tanda A, negatif 5, negatif 2. Lepas tu saya tanda B, 58, janji dari kiri ke kanan. Lepas tu tandalah P tu di mana-mana, bukan tahu lagi kan. Lepas tu nisbah 32. Okey, janji kita boleh baca. So nanti bila kita darab, kita akan darab silang macam ni. Tengok line warna hijau tu dengan belah sini nanti kita darab dengan 2. Okey. So nak cari koordinat kalau boleh kita asing-asingkanlah X dengan Y tu. Tak payah buat serentak dalam bentuk koordinat. Jawapan akhir baru kita combine. Jadi bila kita tengok di sini X X kita akan ambil 5 darab 3. Kan senang baca je 5 darab 3. Lepas tu negatif 5 darab 2. Okey, masukkan. Okay, lepas tu bahagi 5 lah total kan. Kiralah. Dapatlah jawapan. Okey, jawapan dia 1. Jadi X tu adalah 1. Lepas tu baca untuk Y pula kan. Y lah pula 8 darab 3. Negatif 2 darab 2. Masuk. Okey, bahagi 5 juga. Selesaikan. Dapatlah jawapannya 4. Jadi X adalah 1. Y adalah 4. Jadi nak nyatakan jawapan dalam koordinat mesti pakai bracket. Jadi kita masukkanlah bracket untuk nilai dia kan. Masuk 1, 4 dalam bracket. Okey, itu jawapan akhirnya. Kita ada titik A, kita ada titik P, kita ada titik B. So kemudiannya A dan M terletak pada satu garis lurus ya. So P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3, 1. Lepas tu M ialah titik tengah. Jadi cari koordinat. Jadi ada 2 dalam 1 soalannya. Okey, ada 2 dalam 1. So mula-mula kita dah tahu kita nak garis AB kan. Kita lukislah garis AB. Okey, tu garis AB dia. Nanti bila kita jawab, ni AB A dulu baru B. Maksudnya dia baca dari sini ke sini. Jadi M-nya kena tulis di atas, N tulis di bawah. Okey, jangan salah tempat ya tulis tu. Jadi kita darab nanti, kita akan ikutlah kita punya line ni kan. Iaitu nanti yang ini kita darab ke sana, maksudnya darab 1. Okey, darab 1. Lepas tu kita darab koordinat ini ke situ, darab 3. Okey, darab 3. Janji kita tahu apa yang kita nak darab. Kali ni soalannya special. Kenapa special? Dia dah bagi yang tengah-tengah. Tak kisahlah dia bagi mana. Kita ganti je. Kerja kita adalah ganti nilai. Jadi kita dah tahu dah X dia 5 kan? Kita pun masuklah X dia 5. Tadi kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu. Kita masuklah. Tak ada masalah. Lepas tu kita buat apa? Negatif 7 darab 1. Kita pun masuklah negatif 7 darab 1. Lepas tu X darab 3. Kita pun tulislah 3X kan. Tulis je. Bahagilah dengan 3 tambah 1, 4. Lepas tu kita kembangkan darab. Kita susun. Dapat ni. Dapat X-nya adalah 9. Okey, kita dapat X-nya adalah 9. Ni X kan. Okey, ni X. Lepas tu kita buatlah untuk Y pula kan. Kita buat untuk Y pula. Kita buat benda yang sama ni untuk Y ni. Kita buat benda yang sama. Kita buat koordinat Y pula. 3 darab 1. Y darab 3. Nampak ni. 3 darab 1. Y darab 3. Lepas tu bahagi 4. Lepas tu selesaikan. Dapatlah Y-nya negatif 5. Y-nya negatif 5. Masuklah dalam koordinat kan. Masuk dalam koordinat. Dapatlah 9 negatif 5. Siap. Okay, untuk B pula. B2 B2 kita nak cari titik tengah pula. Jadi kalau titik tengah rasionya 1-1 rasionya 1-1 sebab dia sama jarak kan.
Jadi kita still darab sama lah kan. Kita still gunakan konsep yang sama, iaitu bila darab, yang ini darab ke situ kan. Lepas tu yang koordinat sini darab belah sana. Konsepnya adalah konsep yang sama yang kita buat di titik tengah ni. Itu yang kita ada X1 tambah X2 bahagi 2. Sebab apa X1 je? Sebab dia darab 1. Negatif 7 darab 1. Lepas tu negatif 9 pun 9 pun darab 1. 3 darab 1. Negatif 5 pun darab 1. Sebab tu dia tak nampak MN-nya. Sebenarnya MN-nya ada. Cuma MN-nya adalah 1, 1. Lepas tu totalnya 2. Jadi masukkan je lah nilai-nilai dia kan. Dapatlah jawapannya 1, negatif 1. Cari nisbah AP, nisbah PB dengan keadaan koordinat P, A dan B diketahui. Jadi kita boleh lukis satu gambar raja untuk mengilustrasikan kedudukan. Kita boleh tanda A negatif 2, 1. Kemudian kita boleh tanda B 2, 5. Okey, dan kita juga boleh tanda P di mana-mana di antara kedua titik tersebut, negatif 1, 2. Okey, yang penting di sini ialah baca dari kiri ke kanan. Okey, jadi nanti bila kita darab, kita akan darab begini, iaitu koordinat B kita darabkan ke M. Okey, dan koordinat A kita darabkan ke N. Ataupun kalau lihat gambar raja ini adalah gambar raja yang menunjukkan koordinat titik sebenar. Okey, jadi apa yang kita ada di sini adalah kita ikutlah X sama dengan X, X. Okey, maka kita ada apa di sini? Kita ada yang pertama negatif 1, kemudian negatif 2 darab dengan N dan 2 darab dengan M. Maka kita masukkan. Kemudian kita darab silangkan. Okey, maka kita dapat M nisbah N adalah 1 nisbah 3. Okey, jadi kita dapat kedudukannya. Kita boleh buat untuk koordinat X ataupun kita boleh buat untuk koordinat Y. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagi tembereng garis. Contoh 4, kita lihat ada seekor laba-laba berada pada kedudukan E pada sehelai kertas graf dan menuju ke arah G. Kalau ikutkan, kita boleh buat satu straight line. Okay, kemudian kita tanda E, kita tanda negatif 7, negatif 5. Kemudian dia bergerak ke arah G, 13, 5. Okay, begitulah kiranya gambar rajahnya. Kemudian dia berada di titik P selepas 18 saat perjalanan dan tiba di G dalam masa 1 minit. Jadi apa yang kita ada di situ, kita ada 18 saat, kemudian total adalah 60 saat. Okay, maksudnya dari P pergi ke dari E. Okey, dari E pergi ke P mengambil masa 18 saat. Kemudian dari P pergi ke G mengambil masa lagi berapa saat di situ? 42 saat. Okey, 42 saat. Jadi kita dah ada nisbah di situ lah ya. Nisbahnya ialah 18 bahagi 42. Okey, 18 bahagi 42 itu ialah 3 nisbah 7 sebenarnya. Okey, 3 nisbah 7. So 3, 7. Okey, maka kita nampak kita boleh tulislah P di sini, kemudian 3, 7 Okey, sel P koordinatnya XY lah kan. Okey, kemudian kita boleh darab silang macam biasa. Darab silang macam biasa. Okey, kemudian kita guna buat koordinat by koordinat Kita buat koordinat by koordinat X, X,
X. Okey, kemudian nanti bila kita buat Y dan Y. Okey, masa kita masukkan. Okey, yang pertama ini ialah gambar rajah yang sebenar. Okey, boleh buat macam ni sahaja sebenarnya. Okey, and then nisbahnya ialah 1860. Ni nisbah besar Saya cari nisbah yang ini. Okey, jadi 37 37 dah tunjuk tadi. Jadi kita masukkan nilai X dengan X, Y dengan Y dan kita permudahkan, maka kita dapat -1, -2. Jadi koordinat P adalah -1, -2. Okey, ini nak nisbah EQ nisbah QG pula. Okey, EQ nisbah QG pula. Jadi kita lukis balik gambar je. Kita tengok untuk soalan B. Okey, mula-mula kita ada E -7, -5. Kemudiannya G 13, 5. Okey, kemudian kita ada titik Q. Okey, kita ada titik Q. Jadi kita pun tulislah titik Q di situ. Agak-agak kedudukannya. Okey, kita ada 11, 4. Okey, kemudian kita baca kita baca koordinat lah. Kita letak MN dulu. Okey, kita letak MN dulu. Kemudian kita akan darab. Ya, kemudian kita tengok X dengan X. Y dengan Y. Okey, X dengan X, Y dengan Y. Maka apa yang kita ada di situ? Kita ada 11 sama dengan 13 darab M campur -7 darab N. Kemudian bahagi dengan M campur N. Okey, itu kalau kita ambil X. Kalau kita ambil Y, kita akan dapat 4 sama dengan -5 darab N. Kemudian campur 5 darab M. Kemudian kita bahagi dengan M tambah N. So, kita boleh buat kedua-duanya. Jadi, itu ialah gambar sebenarnya. Jadi, kita masukkan nilai. Okey, di sini dia pakai yang Y. Okey, pakai yang Y. Nak pakai X pun boleh, tak ada masalah. Jadi, kita permudahkan. Kita darab silang. Kita buat M per N. Okey, M per N adalah nisbahnya. Jadi, nisbahnya ialah 9 nisbah 1. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.